Betul tu Ifah. Kita hantar je mak pergi rumah orang tua-tua. Kencing berak dia pun ada orang basuh. Makan minum dia pun terjaga. Yang lecehnya mak tu. Nak pergi toilet pun nak kita yang angkat. Tapi Akin nak tanya ni. Nanti kalau mak kat sana, yuran untuk rumah orang tua tu, macam mana? Alah, nanti bila mak dah pergi rumah orang tua-tua, rumah ni Hakim buatlah homestay ke. Duit tu Hakim buatlah bayar yuran mak. Dek, besok kau siap-siap barang mak. Lusa akak pergi hantar. Mak! Nak pergi mana, Mak? Mak! Mak, biar mak sendiri suruh kursi roda ni ke rumah orang tua tu. Rumah ni korang nak buat homestay ke apa, suka hati korang lah. Bila mak mati pun nanti jangan jumpa jejak kaki kat pusara mak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya setiap dosa akan dilewatkan oleh Allah hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Ayuh kita berinfak kepada pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, dan pahalanya kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa dan keluarga tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Kompleks ini juga akan dilengkapi dengan Dewan Komuniti, bilik kelas kafa, bilik kelas tahfiz, pejabat dan pelbagai kemudahan untuk beribadah. Ketika kita masih berkesempatan ini, jadikan diri kita anak yang soleh dengan membalas jasa ibu ayah melalui amalan sedekah. Ayuh kita berinfak kepada projek pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin, Taman Desa Surada, Seksyen 8, Bandar Baru Bangi sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina masjid. Masya Allah, kita banyak membincangkan tentang pembinaan masjid tapi kita jarang membincangkan dari segi konteks aspirasi Rasulullah dalam membina masjid. InsyaAllah bersama dengan saya, Tok Guru saya sendiri, Ustaz Zul Ramli, yang kami hormati, yang sentiasa on the move dan bersiaran dan berskype di dalam kereta. Masya Allah, yang juga merupakan Duta Kompleks Surau Al-Mujahidin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farah. Masya Allah Ustaz, terima kasih bersiaran daripada kereta. Ustaz dapat kereta ke kat tepi jalan? Itulah nak bagi selamat sikit. Okey, Alhamdulillah. Moga Allah mudahkan urusan kita. Amin. Baik Ustaz, hari ini topik kita adalah tentang aspirasi Rasulullah SAW dalam membina masjid. Okey, dan apa maksudnya bila kita bawakan topik sebegini? Okey, dan khususnya dari segi konteks pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin. Silakan Ustaz. Baik, Farah dan semua para penonton yang bersama pada saat ini ya. Saya yakin apabila kita ucap syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang ada adalah kita nak tunduk pada Allah dan nak ikut Rasulullah. Itu pasti. Ya, tak ada seorang yang nak jadi orang yang derhaka saja-saja pada Allah dan saja-saja tak nak ikut Rasulullah. Namun kalau kita telusuri cara hidup Rasulullah, bahkan perjuangan hidup Rasulullah, kita akan mendapati bahawa antara perkara yang menjadi sesuatu yang Rasulullah inginkan sangat adalah membina rumah Allah. Sebab itu ya, Farah, kita akan tengok bagaimana ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, Allah menyebutkan dalam satu ayat pendek, ya, Allah sebutkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya minal masjid ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Maknanya sebuah perjalanan yang hebat. Kalau kita nak reflect dalam kehidupan kita, perjalanan yang hebat dalam hidup kita mesti ada daripada masjid ke masjid. Saat Rasulullah berhijrah ke Madinah, kita tengok ya. Pertama, Nabi tak membina perkara lain. Walaupun Nabi bakal membina sebuah tamadun yang gilang gemilang kemudiannya. Tetapi Rasulullah memperlihatkan kepada kita, umat Nabi yang nak ikut Nabi ini adalah bina masjid, bina masjid. Jadi di atas aspirasi itulah kita pun berada pada musim dan bulan-bulan haji ini, ketika amal kita di bulan haram ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka alhamdulillah kita ada satu ruang ya, para penonton, ada satu ruang untuk sama-sama kita mengikut Nabi dalam keadaan cinta kasih kita pada Nabi.
kita ada kompleks Surah Mujahidin yang terdapat di Bangi, yang kita akan bangunkan, dan cita-cita membangunkan ini kita harap dapat dikongsi oleh semua yang sama-sama nak mengikut Nabi. Dan yakinlah kita sedang bercakap tentang bukan benda baik, tetapi saat para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tempat terbaik? Maka Nabi menyebutkan bahawa tidak ada benda yang lebih baik atau tidak ada yang terbaik melainkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini sedang terbuka di hadapan kita sebab kita akan tukar tanah itu di sana menjadi sebuah tanah yang akan dibina rumah Allah dan terbina kompleksnya, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan pada para penonton berapakah dana yang diperlukan dan berapa dana yang telah dikumpul supaya kita tahu apa lagi nilai yang diperlukan untuk merealisasikan misi ini. Baik, Farah dan semua penonton yang saya kasih sekalian, bila kita cakap soal dana, kita bercakap pada tahun 2022, kita tahu bahawa kita perlukan dana yang selesa dan cukup untuk binaan kompleks yang bukan hanya kita nak bina pakai 10 tahun. Tetapi saya dah berbincang dengan mereka-mereka urus dia yang bertanggungjawab, ya, ahli jawatan kuasa yang bertanggungjawab, dan saya dengar suara hati mereka. Mereka nak bantu kita untuk kita bina sebuah rumah Allah, sebuah kompleks yang bukan berdiri 10 tahun, bukan 50 tahun. Kalau sekira mungkin, ya, kita nak membina sebuah kompleks yang akan berdiri ratusan tahun, insya-Allah. Jadi sebab itu, untuk itu kita merancang supaya terbina bangunan yang bukan sekarang tetapi lebih futuristik. Dan dia bermula, ya, sebab tu kalau tanya, ya, masih lagi banyak yang kita nak capai sebab kita bermula daripada kita membeli tanah dan kemudian kita nak mencapai insya-Allah 19 juta ringgit Malaysia. Dan jumlah ini, ya, saya fikir kalaulah semua para penonton sama-sama mendoakan, sama-sama memberikan sesuatu, saya selalu sebut pada diri saya dan semua sahabat-sahabat yang baik, kita tidak kaya tetapi kita ramai. Andai ramai yang lebih terlibat, insya-Allah kompleks ini yang akan kita lihat depan mata kita, yang boleh nanti di alam kubur kita akan lihat pahala mengalir seperti terowong yang paling dingin, insya-Allah, ke alam yang kita tak pernah jangka lagi bagaimana tempatnya nanti, ya. Okey. Farah. Baik. Ustaz, kita berbaki 2 minit lagi. Jadi saya kira saya nak ajukan soalan yang saya kira genting dan agar Ustaz pun boleh konklusikan dengan apa yang Ustaz mahu para penonton ingat. Iaitu pertama sekali, bagaimana dengan pembinaan masjid ini ataupun surau ini, ia dapat membantu, apa fasiliti yang bakal disediakan yang memudahkan urusan mereka yang ke sana, dan apa yang Ustaz mahu mereka para penonton fahami dan turut sertai dengan proses pembinaan masjid ini. Baik, masya-Allah, ya. Terima kasih Farah memberi ruang untuk saya menerangkan bahawa cuba bayang, ya, kalaulah kita sebut masjid ataupun surau ataupun rumah Allah ataupun musalla, apa nama pun, daripada setiap sen sumbangan daripada apa yang kita berikan ini, insya-Allah boleh bayangkan ketika imam mengangkat takbir, 2,000 jamaah pada satu masa yang berdiri untuk membesarkan Allah, bergema kompleks Surah Mujahidin dengan takbir 2,000 orang pada satu masa. Itu yang kita persiapkan, insya-Allah, ya. Bukan mungkin 100, bukan 200, tetapi cuba bayang infak yang kita beri, 2,000 orang boleh berdiri untuk tunduk patuh pada Allah. Bukankah itu adalah ganjaran terbesar yang sedang menanti pada kita semua? Dan bukan itu saja, ya, Farah, bukan itu saja. Bahkan kita bina di sana seluruh keperluan yang boleh kita maksimumkan pahala kita. Sebab kita tahu dalam Islam, apabila kita memberi sesuatu dan dimanfaatkan perkara itu. Sebab itu dalam kompleks ini kita ada dewan komuniti, kita ada kelas pengajian kafah, kita ada kelas tahfiz Al-Quran, pengajian orang dewasa, bilik kuliah, bahkan kita menyediakan seperti zaman dulu di zaman Uthmaniyah, bilik tidur musafir, tempat mandi jenazah, pejabat baik. Maknanya kesimpulannya adalah kita maksimumkan setiap ruang tanah yang ada itu seolah-olah setiap saat akan dapat digunakan supaya orang yang berinfak, maka tak putus-putus pahala itu mengalir kepadanya. Jadi inilah saya kira ruang dan peluang yang marilah kita ambil. Harta yang kita ada memang jadi hak kita sekarang. Tetapi kalau kita tak berikan untuk sesuatu yang boleh menjadi bekal kita di hari akhirat,
Allah panggil nyawa kita, harta kita akan dibedak Amin. bagikan dan tak ada ruang pun untuk kita dan kita amat rugi pada masa itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, jazakallah khairan kathiran. Para penonton, cepat-cepat rakamkan maklumat di kaca TV. Pastikan jangan berlengah masa kalau nak buat kebaikan. Sebab nanti kita lupa, kadang-kadang syaitan berbisik, dah tak payah buatlah. InsyaAllah cepat-cepat. Buat sekarang, ketika ini, al-an. Ustaz, terima kasih kerana memberi platform pada kami untuk membuat kebaikan. Moga Allah sentiasa memberkati Ustaz. Dalam jam, dalam kereta pun duduk pipak kat tepi nak bagi maklumat ni kepada kami. Masya Allah. Moga Allah mudahkan urusan dan perjalanan Ustaz. Jazakallah khairan kathiran. Amin, ya. Ustaz, nak minta izin kita rehat dulu ni Ustaz. Silakan. Okey. Terima kasih Ustaz. Kita rehat dulu para penonton. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ayuh, kita terus berbuat baik kepada ibu dan ayah yang telah pergi dengan berinfak kepada projek pembinaan Kompleks Surau Al-Mujahidin dan pahala berterusan kita hadiahkan buat mereka.